untuk hari ini apa yang cikgu rancangkan, cikgu akan bincang berkenaan dengan latihan kita yang semalam. Salah, 2 hari lepas. Latihan yang cikgu bagi 2 hari lepas, jadi kita akan bincang. Cikgu pun ada rekod siapa yang hantar, siapa yang tak hantar, siapa yang buat, ikut nombor lagi. Semua ada. Jadi tak apa, nanti yang mana tak hantar tu nanti cikgu tuntut naik sekolah nanti. Okay? Jadi cikgu tak nak buang masa, jadi cikgu akan start untuk subtopik, kita bukan topik, perbincangan kita dahululah. Kita perbincangan untuk kelas yang lepas. Jadi siapa yang ada print out soalan-soalan ataupun tu boleh tengok pada soalan yang lampiran yang cikgu bagi dari kelas yang lepas. Okay, jadi cikgu akan off video untuk jimatkan data kamu. Okay. Cikgu akan share screen. Nampak slide tak? Nampak. Nampak. Okey, jadi untuk hari ni, okey, sampai datang. Okey. Jadi kelas yang lepas kita belajar berkenaan dengan pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, jadi cikgu nak mengingatkan. Okey, kita recall balik. Kita ingat. Okey, yang lepas kita belajar berkenaan dengan gabungan operasi termasuk kembangan. Jadi benda paling penting dalam gabungan operasi termasuk kembangan ni adalah operasi. Dia punya gabungan operasi ni. Bokmas, Kukubada Tamto ni. Tolong ingat benda ni. Benda ni paling penting. Mana yang nak mulakan dulu? Kurungan, kuasa, bahagi, darab, tambah dan tolak. Good. Okay. Jadi berpandukan turutan ni, barulah kita boleh selesaikan untuk gabungan operasi. Okay, jadi ini mungkin cikgu bagi tips lah. Tips untuk laksanakan gabungan ni, untuk laksanakan kembangan ni, selesaikan nombor, selesaikan pemboleh ubah dan tanda, iaitu tanda tambah ataupun tolak. Setakat ni tak ada nak masuk. Minta Lelia. Minta Lelia request balik sebab tak ada, cikgu tak dapat request. Cuba refresh sebab cikgu tak ada, sebab dia tak keluar dia punya ni. Tak keluar notifikasi atas dia untuk cikgu accept. Cikgu dah masuk dah? Dah masuk, ya Allah, dah masuk dah tu, subhanallah. Sorry. Okay. Okay, jadi tak apa, cikgu teruskan. Kalau ada apa-apa tu beritahu, okay? Okay, jadi ini soalan pertama yang semalam, yang 2 hari lepas. Soalan nombor 1, 5x dalam kurungan 2x tolak 1 tambah dalam kurungan x tambah 3 darab x dalam kurungan x tambah 7. Jadi soalan 1 ni kebanyakannya okey. Cuma mungkin ada kecuaian sikit lah. Okey, jadi tak apa, kita akan buat sama-sama benda ni. Okey, kita nak bagi nampak. Okey, jadi dekat sini ada berapa kurungan kat sini? 1 dengan the whole thing ni. Mana kita ada ni dan kita ada ni. Jadi kita nak selesaikan
untuk selamat kita selesaikan satu per satu. Jadi contoh macam ni 5x. Okey, kita akan darabkan dengan dalam. Jadi macam cikgu kata tadi, kita startkan dengan nombor, lepas tu pembali ubah dan kemudian tanda. Okey, jadi kita darab dulu. Nombor, berapa nombor? 5 darab 2 dapat? 10. 10. X darab dengan X dapat? X kuasa 2. Kuasa 2. X kuasa 2. Sebelum 5 ni, 5X ni dia tambah ke tolak? Tambah. Tambah. 2X ni dia punya tanda dia tambah ke tolak? Tambah. Jadi darab dengan tambah dapat? Tambah. Tambah. Jadi maknanya positif. So kalau positif kita tak tulis sini tak apa. Untuk awal. Okey, jadi kita teruskan lagi untuk yang kedua. Okey, 5 darab 1 dapat? 5. 5. 5. Dekat sini ada X tak? Ada. Ada. Tak ada. So kita kekalkan X tu 1. Betul tak? Betul. Oh, good. Kejap. Cikgu salah tanda. Okey. X. Okey. Sebelum 5 adalah positif, betul? Betul. 1 adalah Negatif. negatif. Kalau benda tu adalah positif darab dengan negatif, kita akan dapat? Negatif. Jadi kita letak negatif kita kat sini. Nampak? Nampak. Okey, good. Okey. Jadi kita selesaikan pula untuk yang kedua ni. Kalau anda untuk tengah ni, kalau anda kata dia tambah, dia tak menjadi masalah. Kita boleh mudah sebenarnya. Tapi kalau dia tolak nanti, dia akan jadi problem. Dia akan jadi, student akan start keliru. Pelajar akan start keliru. Okey, jadi untuk dua kurungan ni, macam mana nak buat? Darabkan ke semua. Okey. Jadi kat sini ada nombor tak sebelum X ni? Tak ada. Kalau tak ada, dia maksudnya apa nombor dia? X. 1. Kosong. X. Kalau kita tak X je, dia bersamaan dengan 1X. Jadi sebenarnya dia ada nombor, tapi sebabkan dia 1, jadi kita tak letakkan nombor tu. Jadi kita letakkan sebagai X, sudah memadai. Okey. Jadi 1 darab dengan 1 dapat? 1. X darab X dapat? X Kuasa kuasa 2. X kuasa 2. Okey. 1 darab dengan 7 dapat? 7. Dapat 7. Dan X darab dengan? Ni ada apa ni? Tak ada, jadi kita kekalkan? X. Simbol dia pula, tambah dengan tambah. Tambah. Okey, okey. Itu cara kita nak ni. Kalau anda kata yang mana keliru, buat satu persatu. Nak bagi nampak nombor darab dengan nombor, pemboleh ubah darab dengan pemboleh ubah. Tanda darab dengan tanda. Okey. Okey, seterusnya 3X. 3X. Okey, salah. 3 darab dengan X maksud cikgu. 3 darab dengan 1. 1. Dia akan dapat 3. Jadi kat sini ada 1 je X. So ni 1 darab dengan X dapat? X. Tambah positif. Darab dengan positif dapat? Positif. Okey, last sekali yang ni nombor je ada. Okey, 3 darab dengan 7 dapat? 21. 21. Tambah dengan tambah dapat? Positif. Okey, tambah. So, dekat depan ni tambah betul? Betul. Tambah. So, tak ada masalah, kita letak je tambah kat sini. Boleh? Boleh. Okey. Yang satu ni tak payahlah kita letak X square je, okey? Jadi
hilang pula. Okay. Jadi macam ni kita selesaikan? Kita selesaikan, kita nak susun. Kalau kita susun, kebanyakan yang cikgu tengok ada yang bila susun, dia punya tanda tu hilang. Tiba-tiba tanda tu jadi positif. Tanda tu kita kena kekalkan. Jadi kalau kita tulis macam ni, okay, contoh sini, kita nampak 10 X kuasa 2. Kita nak bawa mana lagi X kuasa 2? Ni. Betul? Betul. Jadi kita tak tambah X kuasa 2. Okay, X kuasa 2 dah selesai. Jadi kita tinggal kita start pula dengan apa? Dengan X. Good. Jadi kita mulakan dengan mula ni dulu lah. Okay, jadi tolak 5X. And then apa lagi? Tambah 7X. Tambah 7X. Tambah 7X lagi. Tambah 3X. Tambah 3X lagi. Tambah 21. Tambah 21. Good. Okay. Jadi dekat sini pun cikgu ada perasan juga ada yang ada kesilapan. Okay. Ada yang buat silap kat sini. Okay, sekarang ni perumah dia adalah dia punya pembeli ubah yang pertama ni kita nampak X kuasa 2. Betul? Betul. Okay, kat sini 10 tambah 1. Kita akan dapat 11. Dekat sini ada 1 tau. Ada 1, bukan kekal 10. Bukan kosong. Kat sini ada 1. 1 ni sembunyi tapi dia ada. Dia ada tapi dia sembunyi. Faham kan? Faham. Faham. Jadi 10 tambah 1. Okey, kita tengok pula yang ni. Pemboleh ubah yang kedua. Iaitu apa seterusnya? X. Betul? Betul. Dekat sini kita tengok pula nombor dia. Negatif 5 tambah 7 tambah 3. Positif 5. Positif 5. Kalau anda kata, sebab cikgu perasan ada yang kira dia ambil ni je. Negatif 5. Jadi macam mana hilang yang lain? Macam itulah. Kena, okey, kalau ni sebab ni sama pemboleh ubah. Oleh kerana sebab dia sama pemboleh ubah, jadi kita boleh campurkan dia semua sekali. Faham tak? Faham. Okay, jadi yang nombor lah sekali ni, okay, sorry. Jadi nombor lah sekali ni kita kekalkan tambah 21 sebab dia tak perlu tambah dengan apa-apa sebab dia 1 je kat sini. So jawapan dia adalah sepatutnya 11X kuasa 2 tambah 5X tambah 21. 1. Ini jawapan akhir. Faham tak? Faham. Okay, cikgu nak minta siapa rasa soalan yang ada satu soalan yang paling susah dia nak apa cikgu bingkai kat sini. Pick satu soalan yang rasa macam susahlah soalan ni. Ada tak? Cuba tengok tugasan dia masing-masing tu. Ada tak rasa macam cikgu saya rasa saya tak faham sikit lah bahagian ni macam mana sebenarnya. Macam tu. Anyone? Tak ada ego, tak ada. Tak ada? Okay. Bagulah tak ada. Okay, tak apa kalau gitu. Contoh macam soalan ni. Macam soalan yang pertama ni, kita nampak tengah dia adalah tambah, betul? Betul. Okay, macam soalan ni, kat tengah dia adalah Negatif. negatif. Jadi dekat sini biasanya student kebanyakannya lah akan ada problem. Jadi macam mana nak buat? Okay, first kita mulakan dulu lah. Okay, kalau macam ni mungkin ada masalah, mungkin ada tak masalah lah. Jadi kita start dulu lah. Okay, untuk soalannya ni. Dalam ni ada kurungan kuasa 2. Kita kena buat apa dia? 2 kali 2 Kali. Good.
Lepas tu dekat sini negatif 2y. Negatif, kita kekalkan dulu lah negatif sebab ada yang kadang kita confuse. Betul tak kita confuse? Okay, 7 darab 2 dapat 14. 14. Y darab dengan X dapat XY. 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 Okay, good. Jadi, untuk yang ni Cikgu rasa tak ada masalah kot. Okay, jadi yang ni tambah dengan tolak kita akan dapat? Tolak. Tolak. Tolak kat sini. Okay, untuk yang kedua pula. 2 darab 3 kita akan dapat? 6. 6. Y dengan darab dengan Y kita akan dapat? Y kuasa 2. Y kuasa 2. Negatif dengan positif kita akan dapat? Negatif. Negatif. Okay, yang ni kita boleh selesaikan. Yang ni pun kita boleh selesaikan. Okay, yang ni kita selesaikan macam biasalah. 3x macam ni. Sebab kebanyakan cikgu tengok semua tak ada masalah untuk kembangkan. Dia akan start macam ada melibatkan tanda tu, dia dah start keliru. Okay, jadi kalau sini dia akan jadi 3x darab dengan 3x ni akan dapat? 9. Okay, 3 darab 3, 9. X darab X square. Tambah, okay kat sini positif. Darab dengan positif akan dapat? Positif. Okay, yang kedua pula 3x darab dengan Y ni. 3 darab 1 akan, okay, maaf cikgu, maafkan cikgu. Sekejap. 3 darab 1 akan dapat 3. X darab dengan Y akan dapat XY. Okay, lepas tu untuk tanda positif dengan positif akan dapat? Positif. Positif. Okay, macam ni pun sama, dia akan dapat 3XY. Yang ni pun akan dapat Y kuasa 2. Yang ni salin balik lah. Dan kita akan dapat kalau kita dah susun, lepas tu kita susun bagi cantik. 9x kuasa 2. Ada tak x kuasa 2 lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, kita cari pula xy. Tambah 3xy tambah 3xy. Ada lagi xy? 14XY. Plus xy. Ada lagi xy? Tak ada. Dan kita last sekali y? Kuasa 2. Y kuasa 2. Tolak 6Y kuasa 2. Good. Okay. Jadi x kuasa 2 satu pun boleh ubah. Tak ada masalah. Jadi kat sini ada 3 yang sama ni. XY boleh ubah XY. Jadi positif 3 tambah 3 tolak 14. Kita akan dapat? Negatif. Negatif 8. 8. Dan yang ni kita ada y kuasa 2. Y kuasa 2, 1 tolak 6. Kita akan dapat? Negatif 5. Negatif 5. Good. Jadi ini jawapan. Jawapan dia. Faham? Faham. Okay, good. Jadi cikgu nak bincang. Okay, untuk soalan ni. Okay, soalan ni. Macam soalan yang sebelum ni, kita akan nampak 2 kurungan je. Tapi yang ni, tiba cikgu bagi extra ada 2 kat depan ni. Tahu pasal? Sebab dalam banyak-banyak, ini di antara soalan yang tak ramai orang jawab. Okay, kalau anda kata soalannya macam ni, 2 A tambah 4 dalam kurungan, A tambah 4 kurungan. Maksudnya ada dumbo kat luar, dalamnya ada kurungan-kurungan. Satu cara dia yang kita boleh buat adalah, okey sekejap cikgu tukar balik Satu cara dia yang boleh buat adalah first
selesaikan antara kurungan ni. Faham tak? Jadi kat dua ni kita kekalkan A darab dengan A darab dengan T4. 4 darab dengan A, 4 darab dengan negatif 4. Jadi kita akan dapat A kuasa 2 tambah 4A tolak 4A. Apa lagi? Tolak 16. Jadi dia akan dapat A kuasa 2 tolak 16. Dan bila dah dapat ni, kembangkan pula dalam ni. Nampak tak? Nampak. Okay, dia akan dapat salah. 16 darab 2 dapat apa? 32. 32. Ini hanya untuk part ni je. Cikgu fokuskan part ni je dulu. Ataupun ada cara lain kalau ikutlah dia, sebab dia ni dalam ni operasinya antara kurungan dengan yang kat luar tu operasinya semuanya darab. Jadi ada cikgu perasan yang nak buat dua ni, dia cikgu saya tak nak lah darabkan yang dalam kurungan ni, saya nak darab yang dua ni. Boleh, tak ada masalah, tapi hanya darab dengan ni sahaja. Kita abaikan dulu sekejap yang ni. Jadi kat sini kita akan dapat 2A tambah 8 A tolak 4. Nampak tak macam mana bentuk dia? Boleh selesaikan tak ni? Boleh. Boleh. Jadi kita akan dapat jawapan, sebenarnya jawapan yang sama kita akan dapat. Kita akan dapat jawapan samalah dengan yang kaedah ni. Itu cara dia. Ikut flexibility masing-masing. Macam mana untuk ni lah, tak kisah. Tapi bukan darab dengan semua tau. Bila dah darab dengan semua, dia dah jadi lain. Okay, faham semua? Faham. Okay, good. Jadi, okay, cikgu nak terangkan sikit berkenaan dengan yang part yang ni. Cikgu pakai pen lain lah sekejap part yang ni. Macam tadi kita jumpa yang soalan pertama dia positif, betul? Betul. Okay, soalan yang ketiga ni tengah dia negatif. Soalan dia tengah negatif. Jadi macam ni nak buat. Okay, yang ni kita dah selesaikan Yang depan ni kita dah selesaikan. Okay, sekarang ni kita nak cuba settlekan yang ni dulu. Macam mana kita nak settlekan? Okay, jadi kita ada negatif 1, 3A. A tambah 8. Jadi selesaikan yang dalam ni dulu. Selesaikan yang dalam ni dulu. Okay. Jadi kita akan dapat apa ni? 1 darab A kita akan dapat? E. 1E. Okay, sekejap. Sebelum tu, negatif ni kita kena buat apa? Masuk sini dulu Negatif ni masukkan dulu. Kita jangan tinggalkan negatif. Takut nanti kan bila kita tinggalkan, kita tertinggal terus. Kita terlupa yang kita ada negatif. Kebanyakannya kes yang berlaku adalah pelajar terlupa yang dia ada negatif dekat atas. Dia terlupa tulis. Jadi kat bawah semua hilang negatif. Okay, jadi kita letak negatif ni kat luar dulu. Okay, dan then kita buat dalam kurungan. Okay, 1 darab A kita akan dapat. Tadi berapa tadi? A. Lepas tu 1 darab 8 kita akan dapat? 8. 8. Okay, sebelum dalam kurungan dalam kurungan ni. Tambah tolak ni? Tambah. Tambah. Okay.
Jadi dia kat sini positif. Positif dengan positif akan dapat? Positif. Positif. Okey, kita tengok pula yang kedua ni. 3 darab 1 akan dapat? 3. 3. A darab A kita akan dapat? A kuasa 2. A kuasa 2. Negatif dengan positif kita akan dapat? Negatif. Negatif. Good. Okey. Lepas tu dengan 8 ni pula. 3 darab 8. Kita akan 24. dapat? Baik. 20. Okey, sekejap. Sorry. Mana boleh letak negatif? Astagfirullahalazim. Sorry. Sebelum tu tak letak negatif dulu. Okey. Okey, 24. A darab dengan 1 ni. A dapat apa? Yang ni A ni sebab tak ada kat sini tak ada huruf lain. Jadi A dia sendiri. Nampak tak? Nampak. Okay. Negatif darab dengan positif akan dapat? Negatif. Positif. Okey. Jadi pastikan tadi kan kita ada negatif, betul tak negatif ni? Betul. Okey, negatif ni kita darabkan dengan semua sign yang ada kat dalam ni. Faham tak maksud bro? Contoh ni darab dengan ni darab dengan ni darab dengan ni darab dengan ni. Sebab dia kat luar ni. Jadi negatif darab dengan positif akan dapat? Negatif. Negatif A. Negatif dengan positif akan dapat lagi? Negatif 8. Negatif dengan negatif akan dapat? Positif. Negatif 3A kuasa 2. Negatif dengan negatif akan dapat? Positif. Positif 24 A. Okay, sorry, tak perlu ada kurungan lah sebab kita dah selesaikan semua. Dah semua. Allah, sorry. Ni tak perlu kurungan Okay. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan. Okay, yang ni kita boleh selesaikan lah macam biasa. Cikgu nak tekankan kat sini je ni, yang negatif ni. Faham tak? Faham. Okay, good. Okay, yang lain cikgu rasa ada masalah dalam banyak-banyak. Okay, satu lagi. Untuk soalan nombor okay, soalan ni lah. Soalan ni. Okay, yang ni kita buat sama-sama. Okay, sekejap. Kita dapat pen. Okay, kita buat sama-sama. Okay. Kat sini kita ada 2 kurungan, betul? Betul. Okay, tadi cikgu nak tahu. Kita nak start yang mana dulu? Depan. Yang depan. Okay, apa kita nak buat? A darab 5A. A darab dengan 5A. Lepas tu? A darab dengan B. Darab dengan B. Lepas tu? B darab 3A. B darab 3A. Darab dengan 3A. B darab B. B darab B. A darab dengan B. Okay, sebabkan ini satu kurungan je, cikgu sarankan terus ambil negatif tu. Kira macam lebih mudah lah untuk kita kira sebenarnya. Okay, jadi A darab 5A, kita dah buat apa? 5A kuasa 2. 5A kuasa 2. Okay, lepas tu A darab dengan negatif B, kita akan dapat? negatif AB. Negatif AB. Okay, this one pula. Negatif B darab dengan 3A. Negatif 3AB. 3AB. Negatif B darab dengan negatif B, kita akan dapat? Positif B kuasa 2. B kuasa 2. Okay, boleh selesaikan tak? Boleh. 5A kuasa 2. Okay, sekarang ni AB ni ada 2. Jadi, kita selesaikan AB. Okay, negatif 1, negatif tolak 3. Kita akan dapat? Negatif 4. Negatif 4. Kita ada hutang RM1.
kita ada hutang RM1 dan kita hutang lagi RM3. Berapa hutang kita? 4. Cuba bayangkan macam tu lah, kita imagine. Matematik ni kita nak kena nampak sebenarnya. Mungkin pasal duit, mungkin kita boleh ni lah contohnya. Aku hutang kau RM1. And then aku hutang kau lagi RM3. Contohnya. And then hutang aku semua sekali RM4. Jadi kita nampak kat situ, betul tak? Betul. Okay, good. Okay, and then last kali ni B kuasa 2 sebab dia tak ada apa-apa boleh selesaikan. Jadi ini jawapan akhir. Okay. Dapat? Dapat. Okay, dapat. Okay. Okay, untuk seterusnya. Okay, cikgu. Sekejap, okay. Okay, cikgu nak bagi. Okay, ni ada tips lah. Tips. Okay, mungkin cikgu Mas pernah beritahu kot. Cikgu rasa cikgu Mas pernah beritahu. Okay. Pernah tak cikgu beritahu kalau andai kata macam ni, contohnya ni Ni Okay. E tambah 2F. E tolak 2F. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat, sebabkan dalam kurungan ni sama cuma berbeza sign dia ni, dia akan dapat E kuasa 2 tolak 2F kuasa 2. Nampak tak? Nampak. Okay. Kalau anda kata kalau kita kira pun, memang dia akan dapat ni, automatik. Ini kalau anda kata siapa yang ni lah, tapi sebolehnya just kira lah macam biasa. Cikgu sarankan yang mana tu better kira je. Ini cuma sebagai maklumat tambahan. Andai kata kita, yelah kadang kita perlukan masa yang singkat kan. Kalau andai kata kita A tolak B, A tambah B, kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A tambah B, A tolak B, kita akan dapat juga A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Tapi kalau A tambah B, kita akan dapat apa? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Salah. Kurungan A tambah B kurungan kuasa 2. A tambah B kuasa 2. Kurungan dia kat luar. Sebab cikgu, ingat tak cikgu kata apa? Kalau jumpa yang kurungan apa? Kalau ada kuasa 2, dia 2 kali, betul tak? Betul. Jadi kat sini 2 kali, betul? Betul. Kuasa 2. Sama juga kalau kat sini A tolak B, kita akan dapat A tolak B kuasa 2. padan. Okey, ini yang kata secara teori lah, maknanya secara memang financial macam ni maksudnya. Ni dia punya orang kata tips untuk kita gunakan dalam matematik ni, untuk dalam algebra ni lah. Okey, faham tak? Faham. Okey. Kalau yang mana yang tak faham beritahu nanti kalau ada siapa-siapa yang tak faham, just let me know. Okey. Jadi okey, bersedia tak untuk masuk subtopik baru? Sedia. Okey, good. Okey, jadi untuk kelas hari ni kita masih lagi dalam kembangan. Tapi kita akan belajar secara orang kata apa? Dalam alam yang nyata. Kita selesaikan masalah kita dalam alam yang nyata. Sebagai contoh, andai katalah cikgu ada cikgu ada segi 4 sama ni. Okey? Cikgu ada segi 4 sama. Apa luas segi 4 sama?
Panjang darab Good. Okay, good. Panjang darab lebar. lebar. Okay. Ini panjang. Contohnya panjang, ni panjang, ni lebar, betul? Betul. Betul. Okay. Contohlah panjang segi empat sama cikgu adalah A. Dan oleh kerana sebab segi empat sama, jadi cikgu punya lebar pun A juga. Jadi macam mana kita selesaikan? Panjang kita berapa? A. A. Lebar kita berapa? A. Takkan dapat berapa? A kuasa 2. A kuasa 2. Good. Okay. Contohlah cikgu kata cikgu punya, okay, yang ni cikgu advance sikit. Cikgu bagi lagi. Cikgu punya panjang dengan lebar segi empat sama ni A tolak 3. Jadi berapa panjangnya? A tolak 3 kuasa 2. kuasa 2. Good. Atau okay, good. Betul. Ataupun kalau kita nak nampak lagi, kalau anda kata nak nampak lagi, okay, ini anda kata cikgu punya A, okay. A tolak 3 darab A tolak 3. Okay, jadi mungkin student nampak keliru. Okay, tak apa, kita tukar segi empat tepat lah. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Formulanya, contohnya cikgu nak cari luas juga. Apa formula luas? Panjang darab lebar. Darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Okey, panjang, contohlah cikgu kata panjang bagi ni adalah A. Dan lebar adalah B tambah 5. Macam mana kita nak selesaikan? Panjang dia berapa? A. A. Dengan Darabkan dengan B tambah 5. Tambah 5. tambah 5. A, B tambah 5. Jadi kita selesaikan. Macam mana kita selesaikan? AB good. AB tambah 5A. tambah 5A. Tambah 5A. Okay, good. Okay, good. Okay, itu kalau anda kata cikgu punya ni A. Ini cikgu punya tu A. Contohlah cikgu kata cikgu punya ni A tolak 3. Yang ni B tolak A. Jadi kita still gunakan juga panjang darab lebar tu. Sebab cikgu dah cek luas. Okey, jadi panjang dia berapa? A tolak 3. A tolak 3 darab dengan B tolak A. B tolak A. B tolak A. Jadi kita selesaikan A darab B dapat A B. A darab negatif A. Negatif A. Negatif A. Kuasa Negatif 2. Negatif A kuasa 2. A kuasa 2. Sebab sini A dengan negatif A. Negatif A kuasa 2 sebab ada 2A. Okey, negatif 3 darab dengan B? Negatif 3B. Negatif 3B. Negatif 3 darab dengan negatif A? Positif 3. Positif 3A. Good. Okay, good. Jadi kat sini apa boleh selesaikan? Ada tak boleh selesaikan? Ada. Tak ada. So kita boleh kekalkanlah macam ni. Tak ada masalah. Okay. Ini secara mudahnya lah. Ni secara kita nampak tak? Nampak tak dia punya gambaran tu macam mana kita untuk kita kira lah. Mana kita hadap kita secara kata apa dalam kehidupan seharian kita. Kita nak kira, contoh kita nak kira luas permukaan buku contohnya. Tapi kita wakilkan dengan huruf. Nampak tak? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi kita cikgu pergi pada contoh. Contoh ni dalam muka surat 25 kalau tak silap cikgu. Okey, dalam buku teks. Okey, baca dulu. Baca dulu dia punya soalan tu. Penyataan dia. Puan Maria mempunyai sebidang pemaidani yang panjangnya 3R tolak 2 meter.
dan lebarnya ialah R tambah 1 meter. Hitungkan luas permaidani Puan Maria. Okey, faham tak soalan? Faham. Faham. Okey. Jadi dekat sini apa yang dia nak cari sebenarnya? Luas permaidani. Permaidani. Betul, luas permaidani. Okey, luas permaidani. Okey, jadi ini based on berdasarkan step by step. Okey, kalau step by step dia, kalau untuk kita menyelesaikan masalah, kita kena memahami masalah tu. Jadi kita dah faham dah masalah dia. Dia nak cari luas permaidani. Jadi nak cari luas permaidani. Okey, kita sekarang ni kita dah tahu dah ni. Okey, sekarang kita rancang pula, kita rancang. Okey. Jadi cikgu. Okey, jadi inilah contoh permaidani tu Okey, kita tengok permaidani tu. Sekejap. Okey. Panjangnya. Okey, ni panjang. Mana panjang ni? Okey, panjangnya. Ni panjangnya 3R tolak 2. Dan lebarnya R tambah 1. R tambah 1. Ini contoh kalau macam ni gambar rajah dah diberikan. Jadi kita nampak betul. Andai katalah kalau tak diberikan, kita kena gambarkan. Kita kena conteng je, tak ada masalah. Lukislah kita punya bentuk tu macam mana. Okey. Jadi kita rancang strategi kita. Okey, ini dah nampak tadi Okey, jadi kita rancang strategi kita. Jadi okey. Sekejap Okey. Memahami masalah, kita nak cari luas permaidani. Okey. Kita tak tahu luas permaidani tu berapa. Jadi kita nak merancang strategi kita. Okey, luas permaidani. Permaidani tadi bentuk apa? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Dan segi 4 tepat formulanya apa? Panjang darab Panjang darab lebar. Okey, good. Sekarang ni kita tengok balik. Kita diberi tak maklumat panjang berapa? Ada. Ada. Berapa panjangnya? 3R tolak R 2. tolak 2. Good. Okey, lebarnya berapa? R tambah 1. R tambah 1. Jadi kita boleh terus masukkan kat sini. Okey, 3R tolak 2 darab dengan R tambah 1. R tambah 1. Okey, jom kita selesaikan. Okey, sebelum ni tak boleh selesaikan lagi. Ini kita just merancang. Kita merancang je. Kita merancang. Jadi kat sini kita melaksanakan strategi kita. Luas permaidani panjang darab lebar. Apa tadi? 3R tolak 2. 3R tolak 2. R tambah 1. Okey, kita selesaikan. 3R dengan R kita dapat 3R kuasa 2. 3R Good. kuasa 2. 3R kuasa 2. 3R tambah 1 kita akan dapat 4R. 3R. 3 darab 1 dapat 3. R sebab ni tak ada apa-apa jadi kita R. Kita katakan R, 3R. Okey, negatif 2 darab dengan R kita dapat Negatif 2R. negatif 2R. Negatif 2 darab dengan 1. Negatif 2. Negatif 2. Good. Okey. Jadi boleh selesaikan ni kan? Betul tak R ni? Boleh. Okey, jadi 3R square kuasa 2 kita kekalkan sebab dia 1 je pun boleh ubah dekat situ. Dan R boleh
pertama adalah R. Jadi kat sini dekat dia punya nombor dekat peribad R adalah tambah 3 tolak 2. Berapa? 1. 1. Kalau 1 kita nak tulis tak? Tak perlu. Tak perlu. Jadi kita letak tambah sign. Sign apa? Tambah. Tambah. Okay. Jadi kat sini negatif 2 dia berdiri dengan sini ni lah kat sini. Jadi ini jawapan last tak ni? Jawapan last. Jawapan last. Tapi sebabkan ni unit ni penting tak? Unit. Penting. Unit betul. Jadi unit kat sini apa dia unit dia? Meter. Meter. Kalau luas apa dia? Meter persegi. Meter persegi. Betul. Okey, jadi kita buat refleksi, kita beritahu luas permukaan apa tadi? Luas permaidani. Sorry. Permaidani Puan Maria ialah berapa? 3R kuasa 2 tambah R tolak 2 meter persegi. Good. Ini jawapan dia. Nampak tak? Nampak? Okey, yang lain faham? Faham. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan ni. Macam soalan ni. Soalan ni pula. Soalan ni yang dalam buku teks lah. Ada dalam buku teks. Contoh dalam muka surat 25. Dia punya jalan kerja 26. Okey. Jadi soalan ni macam soalan tadi kita diberikan gambar rajah. Kita diberikan gambar rajah. Jadi kita nampak. Jadi kita nampak bentuknya. Macam soalan ni hanya diberikan statement je. Okey, sekarang baca dulu statement dia. Cikgu bagi 1 minit. Imagine lah Ramesh tu awak kalau rasa macam tu tak apalah tukarlah nama ikutlah nak tukar nama masing-masing. Boleh. Dah baca dah? Dah. Dah. Okay, faham tak? Faham. Okay. Khairul apa ni? Khairul Faris Okay, terangkan sikit. Ramesh ni diterima wang saku sebanyak RM50 untuk Y tolak 8 hari. Lepas tu setiap hari dia membelajarkan sebanyak Rn X tolak 3 untuk secorong kopi dan Rn X tambah 4 untuk mie rebus. Lepas tu kita kena kira baki wang Ramesh. Betul. Okay, jadi ini secara mudahnya macam tu lah. Okay, good job. Okay, jadi okay, kita tengok. Kita fahamkan masalah. Kita fahamkan masalah dia. Masalah si Ramesh ni je. Ramesh kata, okay, dia dengan ini, apa masalah dia sebenarnya? Dia nak apa? Dia nak kira baki jumlah wang dia. Nak kira baki, baki wang saku dia. Dia nak cari baki wang saku dia. Good. Jadi kalau kita nak cari baki wang saku tu, macam mana kita nak dapatkan baki tu? Duit belanja. Salah, duit kira,
wang saku tolak dengan apa? Dengan perbelanjaan dia. Apa yang dia belanja lah, betul tak? Betul. Jadi dia belanja apa? Kopi dengan mi rebus. Dia belanja kopi dengan mi rebus. Sedap ni makan mi rebus ni. Okey. Jadi harga kopi berapa? X tolak 3. X tolak 3, good. And then harga untuk mi rebus? X tambah 4. X tambah 5. Kalau anda dah kata dapat soalan, jangan segan silu, conteng je. Nampak ni hang, untuk 18 hari. Okey, ni untuk kopi. Ni untuk mi rebus. Jadi kita nampak. Betul tak? Betul. Betul. Okey, good. Jadi kita tahu wang saku dia berapa ringgit dapat ni? RM50. RM50. Okey. Jadi dia kata ini pembelanjaan kopi dengan mi rebus yang ni untuk berapa hari ni? Y tolak 8 hari. Perhatikan betul-betul untuk kopi dan mi rebus. Untuk berapa hari? 1 hari. Ya betul, 1 hari. Nampak ni, setiap hari dia belanjakan 1 cawan kopi dan 1 mi rebus. Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, jadi untuk 1 hari, untuk 1 hari untuk 1 hari, berapa yang dia belanja? Apa yang kita nak buat? Untuk 1 hari dia belanja kopi campur Mi Mi rebus. rebus. mi rebus. Kalau kita tulis kopi campur mi rebus. Okey, berapa ni? X X tolak 3 tambah X tambah 4. X tambah 4. Okey, cikgu sambung sebelah Okey. Jadi kita selesaikan. Kita akan dapat X tolak 3. Okey. Ni tambah dengan tambah kita dapat tambah X. Okey, sorry cikgu letakkan X ni, sorry. Salah ni X ni. Okey, X ni. Patutnya X. Okey. Okey, ni tambah dengan tambah kita akan dapat tambah 4. Okey, kat sini kita boleh selesaikan tak ni? Boleh. Boleh, simple je kan? X, okey X. Kita tengok pemboleh ubah X. Sebelum X ni ada apa nombor dia sini? 1. 1. Oh, betul. Okey, 1 tambah dengan 1. 1X. 1X. Okey, 1X tambah dengan 1X kita akan dapat 2X. 2X. Okey, nombor pula. Negatif 3 tambah 4. 1. 1. Positif 1. Negatif 1. Dapat apa? 1. Dapat apa? 1. 1. Okey, saya ada hutang. Saya hutang awak RM3. Saya hutang awak RM3. Saya nak bayar RM4. Terlebih berapa? RM1. Jadi hari ni kita cerita pasal duit je. Kaya kita hari ni. Jadi okay, kat sini maknanya 2X tambah 1 ni perbelanjaan Ramesh untuk berapa hari? 1 hari. Untuk 1 hari. Okey, untuk 1 hari. Sekarang ni dia kata RM50 tu untuk berapa hari? Y tolak 8 hari. Y tolak 8 hari. Jadi macam mana kita nak tahu macam mana kita nak tahu perbelanjaan dia dalam tempoh Y tolak 8 hari tu? Kita kena darab. Good. Okey. Contoh cikgu bagi ni. Okey, 2X tambah 1 untuk 1 hari.
okeylah contoh cikgu sebelum selesaikan yang Ramesh ni, kita fahamkan, contoh kita fahamkan cikgu buat problem sendirilah. Okey, 2x tambah 1 untuk 1 hari. Kalau cikgu kata untuk 2 hari, apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena buat 2 darab dengan 2x tambah 2x tambah 1. tambah 1. Kalau cikgu kata untuk A hari, A darab 2x tambah 1. 2x tambah 1. okey, nampak tak? Nampak. Nampak? Okey, jadi dia kata sekarang ni untuk berapa hari tadi? Y tolak Y tolak 8 hari. Y tolak 8 hari. Okey, hari. Okey. Jadi Y tolak 8 hari. Jadi macam ni kita tulis. Y. Okey, semua hilang. Sorry. Okey, jadi berapa tadi? Y tolak 8 hari. Sebab kita nak cari untuk Y tolak 8 hari. Jadi Y tolak 8 darab dengan apa? Berapa 4 tambah 1. 2x tambah 1. Okey, jadi kat sini kita boleh selesaikan tak? Okey, cikgu bagi masa seminit jawab je ni, selesaikan ni. Tak sampai seminit ni, 30 saat boleh ni insyaAllah ni. Cikgu bagi 30 saat. Okey, yang mana yang baru masuk ke, yang belum isi kehadiran, boleh isi kehadiran. Cikgu ada letak pautan tu. Nanti kan ada tak boleh nak masuk, tak boleh apa? Cikgu dah hantar report nanti. Nanti sial, nanti ada yang kata cikgu saya datang. Macam tu. Cikgu dah siap. Okay. Yang lain dah siap dah? Yang lain? Dah. Good. Dah. Okay, jadi kita tengok sama-sama. Jom kita tengok sama-sama. Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Y darab dengan 2x kita akan dapat 2xy. 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 Y darab dengan 1 kita akan dapat 1y. Y. Positif Satu. Y. Okey, positif Y kita ataupun 1y, tambah positif 1y. Bila ada 1, kita boleh terus tulis boleh ubah dia je tak ada Tak masalah. perlu letak 1. Okey, good. Okey, negatif x darab dengan 2x. Salah. Negatif 16x. Negatif 8. Cikgu kata negatif x tadi sorry, cikgu sasul sebab cikgu biasa sebut 8 sebenarnya, sorry. Negatif 8 darab dengan 2x. Negatif 16x. 16x. Negatif 16x. Negatif 16x. Okey, seterusnya. Negatif 8 darab dengan 1. Negatif 8. Negatif 8. 8. Okey, kat sini kita boleh selesaikan tak? Tak boleh. Jadi ini final dia, betul? Betul. Tapi ini ke jawapan yang kita nak cari? Baki wang. Baki. Kita nak Baki wang. baki. Yang ni apa dia? Jumlah Perbelanjaan. perbelanjaan Ramesh dalam masa Y tolak 8 hari. tolak 8 hari. Jadi kita nak tahu baki dia, macam mana kita tahu baki dia? Kita dah tadi apa dia nak cari baki macam mana? Wang 1 tolak Perbelanjaan. okey. Wang 1 tolak perbelanjaan. Okey, wang saku dia berapa? RM50. RM50. Tolak dengan berapa perbelanjaan dia?
2xy. Okey, yang atas pula. Tapi Kurungan. tengok. Okey, sekarang ni sebab tengah dia tolak betul? Betul. Kalau ada tolak dekat tengah ni, kena hati-hati. Bila ada tolak kat tengah ni, letakkan kurungan. Okey, letak 2xy tambah y 16x tolak 8. Okey. Jadi, kalau kat sini, okey kita nak selesaikan 50. Okey, kat sini. Jadi macam ni kita nak darabkan? Kita darabkan apa macam ni? Tolak 2xy. Okey, Negatif. tolak negatif 2xy tu. Okey, lepas tu? Tolak y. Tolak y lagi. Tambah 16x. Tambah 16x. Tambah 8. Tambah 8. Macam mana jadi macam ni? Macam mana kita nak tahu benda tu? Okey, cara dia, okey ni negatif ni. Negatif ni tanda kat sini. Okey, kat depan ni ada tanda tau. Ni Positif. Tanda dia, tanda. Yang ni darab dengan positif ni. Okey, ni darab dengan ni. Ni darab dengan ni. Dengan ni darab dengan ni. Tanda hanya darab dengan tanda sahaja. Jadi macam ni, negatif dengan positif kita akan dapat negatif. Negatif dengan positif kita akan dapat negatif. Negatif darab dengan negatif kita akan dapat Positif. Positif. negatif negatif ni pun kita akan dapat positif. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan tak? Kita boleh pemudahkan lagi tak? Boleh. Boleh. Okey, macam mana kita nak pemudahkan dia tu? 50 tolak tambah 8. 50 tambah 8 Tolak 2xy. tolak y. xy Tolak y tambah 16x. tolak y tambah 16x. Okey, jadi 50 dengan 8 ni boleh selesaikan? Boleh. Jadi dapat apa? 58. 58. XY dengan Y ni sama tak? Lain. Lain. Okey, jadi XY ni sendiri ke tak? Sendiri. Sendiri. So kita tuliskan dia sebab dia sendirian. Y ni, Y dengan X sama tak? Lain. Lain. Jadi Y ni pun sendiri betul? Betul. Jadi Betul. tuliskan Y. Okey, tambah ni 16X. Jadi kita tuliskan 16. Ini tak jawab, ini jawapan last belum? Jawapan last. Jawapan last. Okey, sebagai refleksi kita tulis baki wang saku Ramesh ialah berapa unit dia? RM. RM. Apa? RM berapa? 58. 58. Tolak 2xy. 2xy. Tolak y. Tolak y tambah 16x. Tambah 16x. Jadi inilah refleksinya. Faham tak? Faham. Okey, faham. Good. Okey. Okey, kita tengok macam ni. Okey, macam tadi untuk gambar yang pertama tadi yang kita buat contoh tadi, itu contoh tu kita tak perlu nak tolak-tolak. Macam ni kita ada kita kena teliti betul-betul dia punya tu. Macam tadi kita ambil terus luas luas segi 4 tepat which is panjang darab lebar, betul? Betul. Okey, dekat sini pun panjang darab lebar juga, tapi kita kena perhatikan dia hanya bagi gambar rajah je, dia tak bagi tahu pun apa-apa. Dia kata soalan dia tulis luas kawasan belurik dalam bentuk pendaraban dua ungkapan algebra. Oh ni okey. Taklah. Okey, tak perlu yang ni lah. Okey. Berikan. Cikgu buat sendiri soalan ni. Berikan luas kawasan belurik. Tak perlu. Okey. Kawasan belurik tersebut. Jadi kita nampak tak gambar rajah ni, betul? Nampak. Okey, kita nampak gambar rajah kat sini. Okey, kawasan belurik mana? Yang warna
Hijau. Hijau. Okey. Okey, secara keseluruhannya segi empat Sama. ini segi empat sama ni yang besar ni yang besar. Segi empat sama yang besar ni mempunyai sisi berapa? Berapa ni? 4X. dia 4X. mempunyai sisi 4X. Betul. Okey. Jadi kita cuma nak kawasan berlorik je. Kita nak cuma sisi kawasan yang berlorik. Jadi macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari? Okey, kita dapat tak? Okey, kita tak tahu kawasan ni berapa. Tapi kita tahu tak kawasan ni berapa? Tahu. Okey, good. Okey, kawasan ni. Jadi kita tahu kawasan ni berapa? Kawasan ni berapa dia? 3. 3. Kawasan ni pun? 3. 3. Good. Okey, jadi kalau kita nak cari kawasan, kita nak cari mana panjang hilang. Okey, kita nak cari kawasan ni. Dah serabut jadinya. Okey, tak apa. Cek kamera balik. Okey, kita nak cari kawasan ni lah. Kita nak cari kawasan ni. Macam mana kita nak buat? Untuk cari kawasan ni, apa? Tolak, good. Sebab kita ada kawasan paling panjang ni, kita tolak kawasan yang pendek ni untuk dapatkan kawasan yang hijau. Jadi yang panjang ni berapa? 4X. 4X. Kawasan yang tak berlorik tu berapa? 3. Kita perlu tolakkan. Nampak tak? Nampak. Okey, jadi kalau dekat sini 4X 3, okey kat sini pula kita tengok pula kat sini. 4X tolak 3 juga. Okey, dia akan jadi 4X tolak Tolak 3. 3. Good. Sebab dekat sini 3. Contohlah kalau tiba-tiba benda ni bukanlah bentuk segi 4 sama. Dia akan mungkin bentuknya segi 4 tepat. Dan mungkin bentuk sini adalah 2. Dia akan jadi apa kat sini? 4X tolak 2. Good. Okay, good. That's good. Okay, jadi fahamlah kat situ. Okay, good. Jadi kita nak cari luas. Okay, jadi kita faham. Okay, kita fahamkan masalah dia. Masalah dia nak apa? Nak suruh cari? Luas kawasan berlorik. Luas kawasan berlorik. Okay, jadi kita dah tahu kawasan berlorik kita berapa. Jadi kawasan berlorik kita tu bentuknya apa? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Okey, kita segi 4 lah. Segi 4. Okay, sebab ini kita nampak segi 4 sama. Kita nampak secara visualnya segi 4 sama. Okey, kita tak segi 4. Segi 4 dia punya formula dia apa? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar kawasan yang berlorik saja. Yang kita dapat tadi adalah 4X apa? Tolak 3. Tolak 3. Yang sini pun 4X tolak 3. 3. Okey, jadi kita dah tu ni kita dah merancang sebenarnya. Kita dah merancang. Okey, kita dah rancang untuk kita darabkan ni untuk dapatkan kawasan yang berlorik. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan adalah okey macam ni. 4X tolak 3 darab dengan 4X tolak 3. Okey. Okey, jadi kira dulu ni. 16.
4x darab dengan 4x, kita akan dapat 16x kuasa 2 16x kuasa 2. Okay, good. negatif 12x Negatif 12x. negatif 12x Negatif 12x. Negatif 3 darab positif dengan 9 positif 9 Positif 9. positif 9. Okay, good. Okay. Tolong pastikan tanda tu kita kena make sure lah. Negatif akan dapat Positif. positif. Okay, kat sini boleh selesaikan tak? Boleh. Boleh. Jadi kita selesaikan 16 kuasa 2 sebab dia berdiri dengan sendiri. Okay, pembalik ubah seterusnya apa adalah? Apa dia? x X. Okay, negatif 12 tolak 12. negatif 24 Negatif 24. Okay, dan sekali nombor-nombor tu kita sebab dia berdiri dengan sendirinya tambah 9. Okay, faham tak? Faham. Okay, good. Okay, jadi refleksinya kita beritahu luas kawasan Belorik ialah 16x kuasa 2 tolak 24x tambah 9. Dekat situ ada unit tak? Tak ada. Soalan tak ada unit, so tak ada Ada. masalah kalau kita tak letak apa-apa. So kita beritahu gini je lah. So ini jawapan akhir. Faham? Faham. Okay, good. Okay, ni soalan seterusnya. Soalan berkenaan dengan umur. Okay, cikgu bagi satu lagi contoh lah. Ini satu lagi contoh. Okay, kita tengok pula contoh ni. Okay, okay, baca dulu dalam masa 30 saat. Buat imajinasi. Imagine lah. Okay, dah baca? Dah. Okay, faham tak? Okay, cikgu nak seorang wakil. Siapa yang sudi nak beritahu apa cerita dekat penyelesaian masalah ni? Berdasarkan statement, berdasarkan penyataan tu, cuba terangkan. Ke cikgu nak petik nama? Tadi Khairul Farish dah jawab. Okay, Khairul Farish, petik satu nama. Safwan lah. Safwan. Okay, Safwan. Ya, Okay, Safwan terangkan sikit. ya. Tak apa. Ambil masa. Betul, fahamkan betul-betul. Yang lain faham tak?
terus sunyi. Baik. Okey. Hadila ni umur dia 2 tahun lagi muda daripada Kai. Umur Kai ialah kuasa 2. Jadi kalau Kai ni umur dia Pi tahun, dah. Oh, okey. Okey, jadi macam ni. Soalan dia, kita tengok. Okey, soalan dia macam ni sebenarnya. Okey, soalan dia. Dia beritahu maklumat. Dia beritahu maklumat. Sekejap. Dia beritahu Hadila ni berumur 2 tahun lebih muda daripada Kai. Okey, ini satu maklumat betul? Betul. Okey, seterusnya. Umur bapa Kai ialah kuasa 2 umur Halidah, betul? Itu kedua. Dan dia beritahu kat sini maklumat ketiga, Kai berumur Pi tahun. Ini yang ketiga. Betul? Betul. Okey, soalan dia punya masalah dia nak apa? Dia nak apa kat dalam ni sebenarnya? Jumlah umur diorang 3 orang. Oh, dia nak jumlah umur tiga orang tu iaitu siapa dia? Hadila, Kai dengan Bapa Kai. bapa Kai. Salah dia bapa kat situ. Tak apalah, samalah bapa dengan ayah kan. Okey. So dia nak ketiga ni. Kalau nak jumlah, kita kena buat apa? Tambah, good. Tapi kita tahu ke ketiga-tiga umur ni? Tak. Tak. Betul. Jadi kat sini maklumat apa je yang ada? Kai je, betul tak? Okay, jadi kat sini dia nak jumlah umur Hadila, Kai dan bapa Kai. Jadi, okey, kita tengok satu-satu. Hadila, umur dia berapa? 2 tahun Muda daripada Kai. lebih muda dari Kai. Okay, good. And then, umur bapa Kai? 2 kali kuasa 2 umur Hadila. Kuasa 2 Hadila. Ataupun kalau kita tulis secara ni maknanya Hadila kuasa 2. Okey. Kai pula. Kai umurnya berapa? Pi tahun. Pi tahun. Maknanya kita akan dapat umur Kai ni Pi. Which is kita tak tahu berapa umur dia sebenarnya. Contohlah cikgu beritahu, cikgu ada seorang adik. Umur adik cikgu semua tahu tak? Tak tahu. Jadi kita gambarkan sebagai X. P. Contohnya ataupun jenis X, P and so on lah. Ikutlah kita nak Y pun boleh. Y, H, segala huruf lah kita boleh. Jadi maknanya umur adik cikgu adalah Y tahun contohnya. Itu sebagai contoh. Okey, jadi kita tahu Kai ni P tahun. Jadi Hadila, kita dah boleh cari belum Hadila punya tahun berapa? Pi tolak 2. Kita akan dapat Pi tolak 2 sebab dia lagi Muda. Kalau dia lagi tua, Tambah 2. Pandai, good. That's good. Okay, and then kita tengok pula bapa Kai. Bapa Kai kuasa 2 Hadila. H kuasa Pi 2. tolak 2 kuasa 2. Berapa? Pi tolak 2 kuasa 2. Good. Pi tolak 2 kuasa 2. Sebab kita dah bagi tahu tadi, kita dah simbolkan
Hadilah kuasa 2 kat sini, betul? Betul. Jadi kita tahu Hadilah tu Betul. apa? Kita dah dapat tahu, betul? Good. Okay, jadi kita nak tahu jumlah jika kita Tambah. jumlah umur. Hadilah tambah apa? Tambah apa tadi? Kai tambah Bapa Bapa kali. kai. bapa kai. Jadi Hadilah tadi berapa umurnya? Pi tolak 2. Tolak Tolak 2. 2. Kai umurnya berapa? Pi. Pi. Berapa Kai umurnya? Pi tolak 2 kuasa 2. Tolak 2 kuasa 2. Jadi kita boleh selesaikan tak? Boleh. Boleh. Jadi kita selesaikan Pi tolak 2 tambah Pi tambah. Ni kuasa 2 ni kita nak buat apa? Buat 2 kali. Buat 2 2 kali. kali. Good. Okay. Kita tukar pen. Bagi nampak. Okay, jadi kita selesaikan. Okay, P. Okay, kita selesaikan dulu lah. Okay, P. Dalam ni kurungan semata, betul tak? Betul. Kurungan. Sebab dia ada darab dengan apa ke sebelum ni? Tak ada. Tak ada. Jadi kita boleh Kak. buka. Okay, jadi yang ni kita salin balik lah. P. Okay, macam ni kita nak salin ni. Okay, kat tengah, sebelum ni, yang sebelum ni kan 2 kurungan, betul? Betul. Betul. Ini tambah, betul? Betul. Jadi kita terus letak Tambah. tambah. Okay, P dengan P. P darab P kita dapat? Pi kuasa 2. P kuasa 2. Okay, yang ni pula. P darab dengan negatif P. Negatif 2 pi. 2Pi. Negatif 2P. Okay, negatif 2P darab, negatif 2 darab dengan P. Negatif 2Pi. Negatif 2 pi. Negatif 2P. Negatif 2 darab dengan negatif 2. Positif 4. Positif 4. Good. Okay, jadi kita susun. Sebolehnya susun ikut ikut kuasa yang paling tinggi. Kuasa yang paling tinggi kat sini berapa? Pi kuasa 2. P kuasa 2. Good. P kuasa 2. P kuasa 2 ada tak kawan-kawan dia lain? Tak ada. Tak ada. Sian dia seorang-seorang. Okay, tapi tak apa. Okay, lepas tu P kuasa berapa pula? Pi je. P. Okay, jadi P. Okay, kita tulis P. Kita mulakan dengan P yang depan ni lah. Tambah Positif. P. Okay, lepas tu Tambah Pi. tambah P lagi. Tolak 2 pi. Tolak 2P. Tolak 2 pi. Tolak 2P. Make sure P tak ada yang tertinggal. Make sure. Tolong jangan ada yang tertinggal. Kalau ada tertinggal jawapan lain. Sebab cikgu perasan juga ada yang sebelum ni ada yang tiba-tiba terhilang. Ada yang darab tiba-tiba terhilang contohnya. Make sure buat satu-satu. Tenang. Jangan nak laju-laju. Tenang je. Okay, lepas kita dah buat P, kita nak letak apa pula? Nombor. Tolak 2. Tolak 2 dengan Tambah 4. tambah 4. Okay. P kuasa 2 kita kekalkan kat sini. Okay, dekat sini. P. 1 tambah 1 tolak 2 tolak 2. Tolak 2Pi. Negatif 2P. Negatif 2 pi. 2P, good. Okay, kat sini negatif 2 tambah 4. 2. Positif 2. Negatif 2. Negatif 2 tambah 4 dapat? Positif 2. Positif 2. Positif 2. Saya hutang awak RM2. Saya nak bayar RM4. Saya terlebih berapa ringgit? RM2. Terlebih RM2. Okey, jadi ini jumlah dia ke? Betul ke ni? Betul. Betul. Inilah jawapan akhir. Jadi kita buat refleksi, kita bagi tahu jumlah umur bagi Hadilah
Kai bapa kai ialah P kuasa 2 tolak 2P tambah 2. Faham tak? Faham. Faham. Okay, good. Kalau faham bagus. Okay. Okay, jom kita praktis. Okay, cikgu bagi soalan ni. Kita cuba try buat. Nampak tak soalan ni? Nampak. Nampak. Okay, good. Okay, cuba jawab soalan ni. Dalam satu barisan kawat kaki, terdapat M tambah 1 orang ahli dalam setiap barisan. Jika terdapat 2N tambah 3 barisan kesemuanya, cari jumlah bilangan ahli bagi perbarisan itu. Cikgu bagi masa 5-10 minit. 5 minit. 5 minit boleh? Boleh. Okey, 5 minit Okey, siapa-siapa yang mungkin tak berjelas ke dia punya slide dekat slide cikgu ni, siapa yang tak jelas ke, boleh tengok dekat dalam group. Cikgu ada hantar tu lampiran yang untuk hari ni. Soalan nombor 1 Kalau anda kata ada yang dah siap, boleh letak dekat chat box tu bagi tahu dah siap macam tu.
Okay, semua dah siap bro? Saya dah siap. Terkejut saya. Okay, dah siap. Yang lain? Sarah dah siap. Nik Syakira dah siap. Dah siap cikgu. Sarah dah siap. Hawa dah siap. Lagi. Ada yang masih mengira lagi tak? Dah siap dah. Nurul Izzati siap. Yang lain? Dan okay, good. Okay, cikgu bagi 1 minit lagi. Cikgu bagi 30 saat je lah. Okay. Jadi kita bincang sama-sama untuk soalan 1 ni. Kita bincang dulu Okay. Dalam satu pembarisan kawat kaki terdapat M tambah 1 orang ahli dalam setiap barisan. Jika terdapat 2 N tambah 3 barisan kesemuanya, cari jumlah bilangan ahli bagi pembarisan itu. Okey, cuba imagine kita ada dekat dalam pembarisan. Biasanya dalam satu barisan kita ada berapa orang? Halo? Dengar ke? Dengar tak? Apa dia cikgu? Kurang dengar je. Okey. Cikgu ulang. Okey macam ni. Kalau di kita contoh macam kita bayangkan kita ada kat dalam barisan kawat kaki. Biasa kalau dekat kawat kaki yang panjang tu kan. Panjang tu. Dalam satu barisan biasa ada berapa orang? 7, 5, 7. Okey, 7 orang. 7 orang satu barisan 7. Okey. Kalau dia punya ni dalam satu lajur ni ada berapa orang? 5. Oh 5. Okey. Kalau gitu maksudnya kalau kita nak cari jumlah orang dalam ni, kita buat apa? Darab. 5 darab 7. Betul? Betul. Jadi kita akan dapat 5 orang. Okey. Ini kalau macam ni lah. Ini sebab kita dah mewakili nombor, betul? Betul. Jadi dekat soalan ni sekarang ni, okey, soalan ni dia mewakilkan setiap barisan ada 5 tambah 1 orang ahli dan terdapat 2 N tambah 3 baris. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Darabkan. Good. Jadi kita nak tahu jumlah ahli bagi perbarisan ialah, perbarisan ialah macam kita cari, kita dah salah tulis. M tambah 1 2N tambah 3. Tambah 3. Okay, good.
Okay, jadi kita selesaikan kat sini. Okay. Kita selesaikan. Jom kita selesaikan sama-sama. Okay. M darat dengan 2N. Kita akan dapat? 2N. 2MN. M 2mm. M darat dengan 3. 3M. Tambah 3M. 1 darat dengan 2N. Kita akan dapat? 3m. Ha? 2N. 2N. Okay. Kita tengok balik. 1 darab 2 kita dapat 2. 2. N kita tak perlu darabkan kat sini jadi letak N. Okay, kat depan ni positif dengan positif kita dapat Positif. positif. Good. Okay. 1 darab 3 kita dapat 3. 3. Jadi ni dah termudah belum ni? Yang mudah. Ini dah termudah. Jadi ni jawapan dia. Jawapan last. Betul tak? Betul. Semua dapat jawapan ni? Saya. Dapat. Dapat. Okay. Dapat. Good. Ada siapa ada masalah ke? Nak tanya ke? Okay, tak ada. Okay. Jadi macam biasa cikgu akan berikan lampiran. Okay, sebagai kerja rumah kamu. Jadi lampiran yang cikgu, okay, semua dapat kan dekat dalam grup tu kan? Dapat. Okay, dalam tu ada 4 soalan termasuk yang kita dah bincang ni. Buat semua sekali. Boleh? Boleh. Okay, buat 4 soalan ni. Dan biasa kalau cikgu Mas, kalau dia bagi tugasan yang untuk hari Jumaat, dia suruh hantar bila? Isnin minggu depan kot. Sebelum Isnin Sebelum Isnin Okey lah, cikgu bagi Ahad malam, boleh? Boleh. Okey, sebelum pukul 12.30 malam. Ataupun sebelum pukul 11.59 malam hari Ahad, boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi jadi kita alhamdulillah kita dapat sub topik yang baru ni iaitu membincangkan membincangkan apa tadi? Kita punya matlamat kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Jadi kita dah dapatlah menyelesaikan masalah tu. Okey? Jadi ni soalan-soalan yang ada kat dalam lampiran tu lah. Tanya pasal kolam, ini pun kolam juga ni. Ni apa? Ni tanah buat ikan. Kolam ikan juga. Okey. Dan okey, ini ucapan cikgu untuk hari Jumaat ni. Jadi kita masa belum menang, kita jaga SOP insya-Allah. Dan selamat berhujung minggu. Dan buat homework cikgu bagi tu. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Good. Cikgu, homework ni buat dalam buku juga ke? Ya, betul. Letak je dalam buku tu. Okay. Cikgu. Sama-sama. Okey, semua homework semua letak dalam buku nota, buku tu buku latihan buku yang Tulis. buku tulis tu jadi maknanya tak adalah kalau kita letak dalam kertas takut kertas tu hilang. Sebab cikgu nak tengok balik nanti time naik sekolah nanti cikgu nak tengok, cikgu akan semak balik. So boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Good. Okey, jadi kita tak ada apa. Kita ada persoalan ke lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita tangguhkan kelas kita dengan Tazwid Farah dan Suratul Ash. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sebab datang. By the way, siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran sebab cikgu tengok kat sini ramai orang tapi
dalam Google Meet, dalam Google Form tak ramai yang isi. Jadi siapa-siapa yang belum isi, tolong isi. Boleh? Boleh. Okey, yang mana ni? Okey, insyaAllah. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.